forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kamal Amin terhadap SPRM buru 2 individu termasuk menantu Muhyiddin. Suruhanjaya Pencegah Rasuah SPRM sedang mengesan dua lelaki termasuk Muhammad Adlan Berhan yang juga menantu kepada pengurusi PN Muhyiddin Yassin. Ini bagi membantu siasatan isu rasuah dan penyimpangan berhubung projek berkaitan pendaftaran, pengambilan serta penyimpanan biometrik pekerja asing di sebuah kementerian. Okey, mari kita dengar respon dari Kamal Amin. Di akhir dia komen macam biasa. Tular di media sosial, saudara, dan juga laman berita online melaporkan bagaimana Suruhanjaya Pencegah Rasuah sedang mengesan dua lelaki termasuk Muhammad Adlan Berhan yang juga merupakan menantu kepada pengurusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kerana mereka sedang dikesan oleh Suruhanjaya Pencegah Rasuah bagi membantu siasatan dalam isu rasuah dan penyelewengan berhubung projek berkaitan pendaftaran, pengambilan serta penyimpanan biometrik pekerja asing di sebuah kementerian. Pelbagai usaha telah dilakukan oleh Suruhanjaya Pencegah Rasuah termasuk berhubung terus dengan kedua-dua penama dan peguam masing-masing, namun mereka masih gagal mengadakan diri ke pejabat SPRM. Demikian menurut kenyataan SPRM, saya tak boleh buat laporan kalau hanya sekadar mendengar hearsay saja. Selain Adlan, SPRM juga mengesan Mansur Saad, saudara. Hasil semakan SPRM dengan Jabatan Imigresen Malaysia, kedua-dua penama tersebut telah pun meninggalkan Malaysia masing-masing pada 17 Mei dan 21 Mei yang lalu, serta tiada rekod mereka masuk kembali ke negara ini. Demikian menurut kenyataan SPRM. Jadi sehubungan itu orang ramai yang mengenali atau mempunyai maklumat mengenai individu terlibat diminta menghubungi pegawai penyiasat SPRM Nur Muhammad Amin Jamaluddin di talian 03-887007-999. Saudara, itu keadaannya. Dan pada Februari lalu, Yang Berhormat mantan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin, dia menafikan sebarang penglibatan dalam pemberian kontrak yang melibatkan anaknya dan orang tertentu. Tapi bagaimanapun kita rasa biarlah SPRM menyiasat, kita tak sepatutnya menjatuhkan hukuman. Saya seringkali mengingatkan teman-teman, kita harus bersangka baik dan jangan sekali-kali kita rikat NS apa cerita. Itu pula lagi Brother JB. Banyak cerita dan saya melihat selepas saja usai musim pilihan raya ni. Sekarang ni musim pilihan raya, Suruhanjaya Pencegah Rasuah telah pun menempatkan pegawainya di kesemua 6 buah negeri untuk memantau apakah ada aktiviti kegiatan rasuah politik. Jadi mungkin kerana itu siasatan itu mungkin agak terlewat sikit dan selepas ini satu demi satu akan kita lihat, saudara. Itu dapatan yang saya dipahamkan, saudara. Dan sekarang ni, saudara, sepanjang pilihan raya negeri di 6 buah negeri, saudara, 6 kertas siasatan telah dibuka berkaitan dengan kempen pilihan raya. Antaranya melibatkan fitnah, khianat dan kesalahan merosakkan bahan kempen setiap calon. Jadi, menurut Ketua Komunikasi Korporat Pihak Polis Bukit Aman, ACP A. Sakandar Guru berkata, kes terbabit dilaporkan di 4 negeri. Di Negeri Sembilan sebanyak 2 kes kertas siasatan telah dibuka. Di Pulau Pinang juga 2 kertas siasatan, manakala Kedah dan Terengganu masing-masing 1 siasatan. Di Seremban 2 kertas siasatan dibuka di bawah Seksyen 427 Kanun Keseksaan atas kesalahan khianat melibatkan kerosakan sebuah kemah bilik gerakan sebuah parti politik yang disimbah air bercampur minyak di Garden Home, dan 4 bahan kempen itu papan iklan seorang calon telah dirosakkan di sekitar Sikamat dan Paroi, Negeri Sembilan, saudara. Di Butterworth, 2 kertas siasatan dibuka di bawah Seksyen 427 kerana mencuri melibatkan bahan kempen itu bendera dan spanduk telah tiada di gelanggang bola keranjang Taman Bagan serta spanduk ceramah yang katanya dikoyakkan oleh seseorang individu yang tidak dikenal pasti. Menurut pihak polis lagi, di Terengganu, 1 kertas siasatan dibuka di bawah Seksyen 435 kesalahan khianat dengan api apabila 1 poster milik calon bertanding di Marang telah dibakar, saudara. Di Sek Kedah pula, kertas siasatan dibuka di bawah Seksyen 4A dan kurungan 1 Akta Kesalahan Pilihan Raya
1954 kerana kesalahan mengembangkan permusuhan. Seksyen 500 KK kerana fitnah serta Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia kerana penggunaan tidak wajar kemudahan rangkaian atau perkhidmatan rangkaian. Ini dikatakan bila seorang pengadu menonton satu video dalam satu laman sosial memaparkan sedutan ucapan seorang calon sebuah parti politik yang mengandungi gambar pengadu dengan perkataan makan kenduri, UMNO masuk neraka. Itu keadaan secara, jadi pihak polis sedang menyiasat. Jadi saya haraplah pemain-pemain politik berhati-hatilah. Kita masuk gelanggang politik dalam aroma demokrasi, bertenang-tenanglah saudara. Di Kelantan saudara, polis Kelantan telah membuka 4 kertas siasatan berkaitan dengan pilihan raya. Ya, menurut Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Zaki Harun, ia termasuklah kes khianat melibatkan perbuatan merosakkan poster-poster pilihan raya, fitnah mengaitkan calon melalui Facebook dan merosakkan billboard. Menurutnya di catatan laman sosial dikatakan mengaibkan calon, melibatkan catatan yang menuduh seorang calon tidak menunaikan sembahyang Jumaat. Pula dah, saudara. Dan satu lagi catatan mengenai calon yang singgah minum kopi di sebuah kedai kopi sebelum menyampaikan sumbangan RM1,000 katanya. Jadi kata Ketua Polis Negeri Kelantan itu, saudara, kes-kes itu disiasat mengikut Seksyen 427 Kanon Keseksaan. Dalam waktu yang sama, saudara, di Kuala Terengganu, ini banyak laporan polis yang sedang dibuat sekarang ni. Polis menerima satu laporan berhubung hantaran palsu di laman media sosial yang mendakwa wujud perancangan untuk mengadakan rusuhan oleh sebuah gabungan parti politik. Jadi menurut Ketua Urustia Pilihan Raya Negeri Polis Kontijen Terengganu, Assistant Commissioner Nur Halim Nordin, laporan itu dibuat di Balai Polis Cukai di Kemaman. Saya pergi ke Kemaman, tak nampak bahawa nak bergaduh sebagai saudara. Jadi berdasarkan laporan itu, pengadu terlihat satu hantaran ayat berbunyi AMDAP sedang cuba mencipta rusuhan seperti yang berlaku 13 Mei. Saya rasa itu tak patutnya. Tak sepatutnya. Sebab itu berhati-hati saudara bila anda melayari, kerana setiap apa yang kita hantar dalam media sosial ini, ia dipantau saudara. Jadi katanya kes disiasat di bawah Seksyen 505 dalam kurungan B Kanun Keseksaan bagi menyekat penyebaran berita palsu yang mampu menimbulkan ketakutan atau kegentaran kepada awam, serta Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 kerana menyebar berita palsu. Itu keadaan saya. Dan sekarang ni pula saya tengok bawa balik pengundi. Ini masalah isu bawa balik pengundi. Sebab di Kelantan, di Terengganu khususnya, ramai pengundi-pengundi perantau berada di luar Kelantan, di luar Terengganu. Dan sekarang pihak ini Suruhanjaya telah mengatakan, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah menyatakan jika disediakan bas ataupun apa-apa elemen yang menaja pengundi-pengundi ini balik ke negeri Kelantan atau Terengganu, itu selalu satu kesalahan. Jadi SPRM dan PDRM katanya dikabarkan akan memanggil badan NGO atau pertubuhan bukan kerajaan yang dilaporkan melakukan penajaan percuma. Ya saudara, pengangkutan terutama menggunakan bas, termasuk untuk menyewa siasat penumpang bas tersebut. Nama-nama in charge ataupun mereka yang berurusan untuk urusan pengundi-pengundi tersebut akan disiasat oleh pihak polis. Kerana sebelum ini SPRM telah pun menyatakan bahawa sebarang kegiatan menaja pengundi-pengundi untuk dibawa pulang adalah dianggap sebagai rasuah politik. Itu satu bab saya. Okey tuan-tuan, saya komen ni saya baca detail sikit lagi. Pelbagai usaha telah dilakukan oleh SPRM termasuk berhubung terus dengan kedua-dua penama dan peguam masing-masing. Namun mereka masih gagal menghadiri diri ke pejabat SPRM. Selain adalah SPRM juga mengesan Mansur saat 69 tahun. Hasil semakan SPRM dengan Jabatan Imigresen Malaysia, kedua-dua penama berkenaan telah meninggalkan Malaysia masing-masing pada 7 Mei dan 21 Mei. Serta rekod masuk kembali ke negara ini. Sehubungan itu, orang ramai yang mengelik atau memberi maklumat mengenai ini terlibat diminta menghubungi pegawai penyiasat Nur Muhammad Amin Jamaluddin. Bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin pada Februari lalu menafikan sebarang penglibatan dalam pemberian kontrak yang didakwa ada kaitan dengan menantunya Adlan. Ini selepas SPRM dilaporkan sedang menyiasat pengaluran kontrak itu atas alasan kemungkinan salah guna kuasa dalam sistem imigresen bersepadu. Okey tuan-tuan, mari kita
terus menyokong kerajaan Pawadan kerana dua ni mereka cakap mereka best tapi tak apa nak best lah sekarang. Okey, 12 bulan nanti jangan lupa menyokong kerajaan Pawadan. Assalamualaikum.